Filem Badang adalah masterpiece. Anda semua merupakan biri-biri yang telah ditipu dengan menyangka bahawasanya filem Badang merupakan sampah sarap. Tapi bagaimana pula jika saya memberitahu kebenarannya bagai langit dan bumi? Hari ini saya bakal membuka mata Sharingan anda semua dan tunjuk bahawa filem Badanglah yang perlu anda berterima kasih kerana ia telah membuktikan bahawa filem Malaysia ada chance untuk merangkul ke semua anugerah filem termasuk Oscars dan juga Nobel Prize dalam kategori hiburan. Just kidding. Filem Adivira Badang merupakan sebuah karya yang tidak patut dihargai dengan hanya memberikan ia anugerah filem. Sekurang-kurangnya bukan dari dimensi anda semua. Disebabkan ia terlampau berprestige. Ia memerlukan lebih kurang dimensi keempat atau lebih untuk membuat permohonan untuk memberikan karya agung ini anugerah filem. Ianya terlampau powerful sampaikan kalau director Bong Joon-ho tahu tentang kebenaran filem ini, beliau akan rasa tercabar dan tidur sambil isap ibu jari dengan satu mata terbuka, memikirkan bidang mana yang harus beliau ceburi kalau dah tak ada job nanti. Apa yang anda sedang lihat sekarang merupakan filem Badang pada tahun 1962 arahan Datuk S. Romaino sebelum Profesor Albus Dumbledore ada chance untuk menaikkan status quo nama karakter tersebut. Beliau tidak tahu pada masa akan datang, karakter yang telah difilmkannya beberapa dekad yang lepas akan menjadi salah satu Kamen Rider terbaik sepanjang zaman. Selama 2 tahun ni, saya telah mengumpulkan banyak kajian saintifik dan baca beratus-ratus tesis dan kesemua data menunjukkan bahawa rakyat Malaysia lebih cenderung memandang filem Adivira Badang dengan hanya sebelah mata. Dek kerana itu, video kesedaran ini pun dibuat bertujuan untuk membuka mata lagi sebelah. Dengan ini, saya bakal membaca sinopsis karya teragung ini. Sila fokus, kosongkan minda dan bersedia untuk mendapat ilham. Badang menceritakan tentang watak Bad. Dia ada kuasa, dia kuat tapi mempunyai kelemahan iaitu air. Lepas tu mak dia kena langgar dengan Mitsubishi, terus masuk hospital. Bad marah, dia nak menuntut bela. Baiklah, sebelum ada yang ciplak plot filem ini, ingin saya ingatkan sekali lagi bahawa plot filem ini amat kuat dan sangat berpuitis, memiliki semua ciri-ciri best original screenplay untuk menang. Tapi percuma aja, bukan filem made in Hollywood. Sejujurnya amat berat sekali hati saya untuk melontarkan kebaikan dan kelebihan filem ini kerana setiap detik filem ini bersamaan dengan satu Oscar moment. Dek kerana filem ini terlampau deep, agak sukar bagi penonton biasa untuk mendapat mesej yang tersirat dalam filem ini. Setelah saya kaji filem ini, tidak dapat dinafikan lagi bahawa terdapat banyak maksud yang tersirat atau deep di dalamnya dan salah satu isu yang Badang ketengahkan yang tidak dapat dilihat dengan mata tertutup ialah isu alam sekitar. Umum mengetahui, saban hari sering kita terbaca di surat khabar maupun di sosial media tentang kes-kes pembalakan haram dan juga pembakaran hutan oleh pihak-pihak yang kurang didikan tentang haba dan juga chain reaction. Filem Badang dilihat amat memandang serius tentang isu ini apabila memilih warna hijau sebagai warna tema untuk kostum Adivira Badang sebagai tanda memperingati pokok-pokok yang terkorban dan juga hidupan-hidupan di luar sana yang mengamalkan fotosintesis. Bukan itu sahaja, di dalam filem ini ada juga pelakon yang berlakon menggunakan kaedah lakonan kayu di samping pelakon yang overacting. Dengan ini, saya 100% yakin bahawa filem ini cuba menyampaikan sesuatu. Jadi, apakah kaitan warna hijau dengan kayu, wahai Profesor Belen? Soalan yang bagus, anak muridku. Gambar ini menjawab ke semua persoalan anda. Apa yang anda sedang lihat sekarang merupakan gambar sebuah pokok sebelum kerajaan mengubah ia menjadi kertas ujian. Secara teknikalnya, warna hijau kostum Badang mewakili bahagian atas dan kayu pula mewakili bahagian bawah. Di samping itu, pelakon yang overacting pula mewakili pihak yang tidak bertanggungjawab yang secara overnya membunuh pokok-pokok yang tidak bersalah. Kesemua teknik ini dinamakan sebagai proses Berlin, dinamakan bersempena dengan nama Money Heist karakter kegemaran saya. Selain itu, filem Badang dengan secara rahsianya mengetengahkan nilai Better Late Than Never yang ditunjukkan oleh sahabat Bad Sarip. Walaupun beliau sudah tua based on physical dan sedikit penyelidikan dalam Wikipedia, namun beliau masih lagi bergelar seorang student. Secara tak langsung buktikan usia bukan lagi penghalang untuk belajar hingga ke negeri China. Kemasterpiecean filem Badang kemudian dapat dilihat dengan teknik foreshadowing yang dapat ditonjolkan oleh watak Bad. Walaupun dia bukan datang dari latar belakang keluarga yang berada dan mungkin selalu membantu ibunya berniaga di gerai makan dan tinggal di Malaysia yang terletak di garisan khatulistiwa yang bersuhu 33 darjah Celsius, tapi dia still nampak smart. Dia nampak macam dia tak pernah skip skincare routine. Dia nampak macam dia ada member rahsia yang bernama Jeffrey yang selalu make up muka dia off screen sebab Jeffrey nak memastikan dia sentiasa nampak stylo hampir keseluruhan filem. Hal ini adalah kerana sebelum Bad tahu dia ada kuasa, filem ni dah foreshadow yang dia ada cakra Badang dalam diri dia.
Ini membuktikan detail yang diberi harus dipuji. Akhir sekali, saya tahu ada yang kecam CGI filem ni nampak fake dan tak real, tapi saya rasa mereka ni tak dapat mesej yang tersirat di sebaliknya. Jangan lihat CGI itu dengan mata yang mendambakan kesempurnaan, tapi lihatlah CGI itu dengan mata yang mendambakan metafor. Ketidaksempurnaan CGI filem ini adalah disengajakan dengan tujuan untuk menyedarkan penonton bahawa kesempurnaan itu milik Tuhan Yang Maha Esa, yang membuat filem ini lebih kurang perfect. Konklusinya, filem Adi Birabada merupakan masterpiece yang underrated. Segala kecaman yang ia terima adalah kerana penonton tidak dapat merungkai mesej yang tersirat di dalamnya. Jika anda masih tidak percaya, lihatlah feedback dari orang yang dah tahu tentang kebenaran filem ini. Akhir kata, saya amat berterima kasih kepada screenwriter dan pengarah filem ini kerana tanpa mereka, kita tidak tahu apa itu karya agung yang sebenar. Kita juga tidak tahu apa yang mereka minum sebelum dapat ilham untuk membuat filem ini. Tapi kita gentle confirm tahu yang filem ni dah ubah persepsi rakyat terhadap kualiti filem tempatan.